Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Rabiah binti Makluki akan membentangkan mengenai pengenalan negara Malaysia dan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, hubungan Malaysia dan juga Indonesia adalah tidak asing lagi kerana kedua-dua negara ini sudah pun dikenali di mata dunia. Menurut Harrison, hubungan dua negara Asia iaitu Malaysia dan Indonesia ini merupakan satu jalinan hubungan tradisi yang bertunjangkan nilai sepunya yang menjurus kepada rumpun bangsa yang sealiran, dan dalam pada masa yang sama juga Malaysia dan Indonesia tidak banyak mempunyai perbezaan antara budaya dan juga agama. Melihat bukan itu sahaja, malah Malaysia dan juga Indonesia sendiri mempunyai perkaitan antara satu sama lain kerana di dalam sejarah Melayu dahulu yang telah diiktiraf di peringkat antarabangsa seperti kegemilangan zaman Sriwijaya, Majapahit, Johor Lama, Melaka, Pasai dan juga Perak antara penanda aras utama untuk membuat penilaian pencapaian dan juga untuk menunjukkan bagaimana kegemilangan tamadun Melayu pada ketika itu. Namun begitu, kegemilangan tamadun Melayu mula retak apabila penyatuan yang diwujudkan dan juga dibentuk telah pecah kerana perjanjian Inggeris-Belanda yang telah dimeterai pada tahun 1824 yang menyaksikan perpecahan dan juga pemisahan tamadun Melayu, sekaligus ianya membentuk kepada entiti politik yang jauh berbeza. Ini disebabkan oleh pengaruh penjajah yang begitu hebat dan ianya disebarkan secara meluas dan juga kuasa-kuasa yang semasa penjajahan berlaku. Selain tahap produktiviti terhadap kegiatan ekonomi adalah berada di skala kecil dan juga rendah. Ianya disokong oleh pandangan daripada J.M. Gulick yang merupakan sarjana daripada Barat yang berpendapat bahawa sistem ekonomi di Tanah Melayu pada era sebelum penjajahan adalah bersifat sara diri dan kebanyakan daripada mereka hanyalah mampu untuk menghasilkan sumber dan juga keperluan diri dan keluarga sahaja tanpa mempunyai inisiatif untuk membuat pengeluaran yang lebih besar untuk menjana ekonomi yang lebih baik. Pada awal abad ke-18 dan juga ke-19, di negara Eropah telah berlaku kekacauan yang besar terhadap negara tersebut yang akan melibatkan Belanda, menyebabkan pihak penjajah Belanda telah memutuskan untuk menyerahkan jajahannya di Indonesia, termasuklah di Pulau Jawa, kepada pihak penjajah British untuk seketika. Setelah itu, Pulau Jawa yang telah dikuasai oleh British telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah Zakaria, nombor metrik 266960. Saya akan membentangkan hubungan antarabangsa antara Malaysia dan Indonesia. Rohani Haji Abdul Ghani dan Zulkifli Paidi menjelaskan bahawa hubungan antarabangsa antara Malaysia dan Indonesia telah bermula semenjak dahulu lagi kerana ianya berlandaskan ciri-ciri keserumpunan yang ada antara Malaysia dan Singapura, dan sekiranya ianya diteliti dengan sejarah yang terdahulu, kebangkitan terhadap tamadun Melayu dan juga peradaban Hindu dan juga Buddha telah membentuk hubungan Malaysia dan Indonesia terhadap hubungan antarabangsa. Selain daripada untuk membentuk hubungan pentadbiran awam antara kedua buah negara supaya masing-masing akan mendapat manfaat yang besar. Tambahan pula, seperti yang diketahui bahawa di Malaysia ramai warga Indonesia yang datang untuk melancong dan begitu juga warga Malaysia yang melancong ke Indonesia tidak kurang hebatnya. Oleh kerana itu, Kementerian Pelancongan telah mencatatkan pendapatan yang berangsangkan terhadap pelancongan. Subtopik seterusnya ialah tahap sosioekonomi antara Malaysia dan Indonesia. Meninjau kepada sosioekonomi di Asia Tenggara, Hazman 2012 menyatakan bahawa sosioekonomi di Asia adalah berbentuk sistem ekonomi sara diri yang telah diterapkan semenjak awal lagi, dan sistem ini adalah mencukupi untuk menyara diri yang merangkumi kepada kegiatan seperti pertanian, penternakan, pelembungan, hasil hutan dan sebagainya. Sama juga keadaan sosioekonomi di Malaysia dan juga Indonesia adalah hampir sama dan melalui hubungan sara diri. Contohnya, petani hanya menggunakan cara untuk pertanian yang asas sahaja dengan menggunakan cara yang tradisional dan juga dengan menggunakan tenaga mahir untuk mengembangkan lagi pertanian mereka dengan lebih baik. Oleh kerana itu, kesinambungan daripada kehidupan mereka berdasarkan sejarah, maka
pada hari ini kita dapat melihat kepada perkembangan sosioekonomi yang semakin baik seperti yang dijelaskan oleh Sarawak News 2002 yang menjelaskan bahawa Malaysia dan juga Indonesia sangat memberikan komitmen untuk membentuk hubungan sosioekonomi yang baik antara satu sama lain dan memastikan rakyat mereka akan dapat menjana pendapatan yang lebih baik demi kehidupan mereka pada masa akan datang. Menurut Lajim Okin Dori Effendi dan Zaid Ahmad 2012, perkembangan terhadap dasar dan sistem pentadbiran serta pemerintahan antara Malaysia dan Indonesia bermula daripada pemerintahan Tun Mahathir Mohamad dan Presiden Suharto, di mana pemerintahan yang dijalankan antara dua negara ini adalah berbeza sama sekali. Malaysia dan juga Indonesia mengalami perubahan daripada sistem pembangunan pemerintahan dan juga pentadbiran di dalam negara oleh kerana pelbagai dasar yang diperkenalkan, terutamanya dasar untuk menggalakkan ekonomi di setiap industri kepada masyarakat untuk meningkatkan lagi pembangunan ekonomi, dan juga mereka perlu menghadapi krisis kewangan yang telah melanda rantau Asia pada tahun 1997 yang telah memberi kesan kepada politik dan juga sistem pentadbiran kepada kedua-dua belah negara. Oleh kerana itu, Malaysia dan juga Indonesia berjuang untuk membangunkan pelbagai organisasi dengan membuat pinjaman daripada bank asing untuk memastikan usaha mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Menurut Hill 1996 menjelaskan bahawa krisis ekonomi yang berlaku kepada Indonesia dan juga Malaysia pada tahun 97 adalah disebabkan oleh mata wang Thailand yang jatuh menjunam di dalam pasaran antarabangsa, sehingga ianya menyebabkan pelabur asing dan juga pemodal daripada segenap negara telah hilang kepercayaan terhadap mereka, sekaligus mereka menarik pelaburan mereka di Thailand pada ketika itu, dan impak yang berlaku terhadap Thailand dan memberikan impak yang besar terhadap sosioekonomi di negara Malaysia dan juga Indonesia. Dan kepesatan yang berlaku adalah terhadap agihan pendapatan dengan menurunkan kadar kemiskinan kepada rakyat Malaysia dan juga Indonesia untuk merapatkan jurang ekonomi dengan melaksanakan dasar-dasar yang mampu untuk menjana pulangan yang baik terhadap kerajaan dan juga pembangunan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Dan usaha-usaha ini dilakukan berlarutan oleh Malaysia dan juga Indonesia supaya pentadbiran dapat berjalan dengan baik dan juga relevan. Topik yang seterusnya adalah isu terhadap dasar dan sistem pentadbiran antara Malaysia dan Indonesia. Menurut Hisham Basabah, isu yang berlaku terhadap dasar dan juga pentadbiran antara Malaysia dan juga Indonesia adalah berkenaan dengan isu persetujuan, di mana terdapat beberapa isu yang melibatkan perbezaan keputusan dan juga ianya akan memberikan impak yang besar terhadap hubungan antara bangsa antara Malaysia dan juga Indonesia. Antara kes yang melibatkan kepada pertindihan pentadbiran antara Malaysia dan Indonesia adalah terhadap kes Ambalat. Setelah perundingan selesai, pelbagai kejadian yang berlaku terhadap pertindihan wilayah yang telah menggugat keselamatan kedua-dua buah negara, dan pada tahun 2005 ketegangan terus berlaku apabila dua buah kapal perang dari Indonesia dan juga Malaysia saling melakukan rondaan di Ambalat, dan antara kapal diraja dari Malaysia yang menjalankan tugas adalah KD Buang, KD Seri Johor dan juga KD Kota Baru yang mengawasi kapal daripada kapal Republik Indonesia serta KS Tubun, KRI Tongkol dan juga KRI Wiranto serta KRI Tedon Naga, dan sekaligus perkara ini telah menggugat politik di Indonesia dari segenap lapisan masyarakat apabila mereka membantah dasar Malaysia di Ambalat. Perbandingan antara Malaysia dan juga Indonesia melalui pembinaan negara adalah perbandingan boleh dilihat dari segi perbezaan nilai politik terhadap pembinaan negara, kerana situasi di Malaysia kini adalah berlaku pergolakan politik dan sesuatu dasar politik yang telus dan juga sehat adalah berdasarkan elemen ekonomi yang mempunyai peranan terhadap pengoperasian aplikasi yang lancar dan juga telus dari segenap aspek. Jadi situasi politik dan pentadbiran di Indonesia pula, kebanyakannya syarikat yang berminat untuk membuat pelaburan di Malaysia telah beralih ke negara mereka, dan negara Indonesia tidak takut untuk melabur kerana faktor politik yang stabil di negara mereka berbanding dengan Malaysia, sekaligus kedudukan ini meletakkan Malaysia antara yang tercorot berbanding Indonesia. Sebagai contoh yang kita boleh lihat, syarikat Hyundai yang pada asalnya membuka pejabat di Malaysia yang mewakili kepada rantau Asia Pasifik telah berpindah ke Indonesia, dan dalam masa yang sama
syarikat Toyota juga mula mengintai peluang untuk membuka pelaburan di Indonesia sehingga tahun 2023 bagi mengeluarkan kenderaan hybrid di pasaran Asia, sekaligus Malaysia dilihat selepas peluang ini menarik pelaburan asing. Untuk kesimpulan, saya akan serahkan kepada rakan saya, Nurul Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Syuhada binti Mustafa 266271. Jadi saya akan menyimpulkan berkaitan dengan topik presentation hari ini. Sebagai kesimpulan, apa yang dapat dijelaskan adalah seperti yang diketahui, hubungan Malaysia dan juga Indonesia adalah tidak asing lagi kerana kedua-dua negara ini sudah pun dikenali di mata dunia. Menurut Harrison 1964, hubungan dua negara Asia iaitu Malaysia dan Indonesia ini merupakan satu jalinan hubungan tradisi yang bertunjangkan nilai sepunya yang menjurus kepada rumpun bangsa yang sealiran, dan dalam pada masa yang sama juga kedua negara ini tidak banyak mempunyai beza antara budaya dan juga agama. Melihat daripada sudut sejarah lama, tamadun Melayu ini telah wujud di kedua-dua rantau adalah oleh kerana kesinambungan daripada tamadun-tamadun yang telah terbentuk terhadap Malaysia dan Indonesia. Perbezaan ketara yang berlaku terhadap Malaysia dan Indonesia juga adalah perbezaan politik yang menjadikan lanskap pembangunan negara mereka adalah berbeza. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.